26 sampai 30, maksudnya itu 5 ayat. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Okey, saya terangkan cerita apa yang dicakap dekat ayat 26 ni. Katakanlah Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu kebangkitan, hari kiamat, ilmu-ilmu yang gaib itu semua datang daripada Allah maksudnya. Wa innama ana nadhirum mubin, dan katakan kepada mereka Muhammad, aku hanyalah orang yang menyampaikan perkara-perkara yang menakutkan jelas. Artinya mana perkara-perkara yang menakutkan ni perkara-perkara yang bila kamu tidak mau dengar, tak dengar cakap, maka kamu akan diazab oleh Allah. Dan ini jelas. Ini maksud ayat ni. Jadi Allah memberi peringatan, Allah memberi ucapan kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi untuk tajwidnya pula, katakanlah Muhammad, tajwidnya pula qul. Qul. Ini bukan qul. Ini qul. Seperti saya terangkan sebelum ni. Kalau tidak nanti makna dia berubah. Bila makna dia berubah tu bahaya tu. Kan saya pernah terangkan sebelum ni. Tengok Sekejap. Okey, perhatikan. Nampak? Dia bukan KUL. Kul tu makanlah. Makanlah. Yang betul tu qul. Qul. Katakanlah. Qul. Ingat KHUL. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam tulisan bumi maksudnya. Okey. Qul in wajibul gunnah. Wajib berdengung. Nun sabdu, mim sabdu, wajib berdengung. Innamal mal alif lam komariah. Alif lam yang di atasnya ada tanda sukun. Lamnya berbunyi sangat clear. Mal ilmu inda. Dengar tak bunyi dengung saya? Sengau ataupun sengau. Inda. Kalau dengar bunyi sengau, sebenarnya itu saya kata kalau ikut ikhfa lah, idgham lah, kadang-kadang kita keliru betul. Ikhfa mana satu huruf, idgham mana satu. Sebenarnya cara dia mudah. Dengar bunyi daripada orang yang baca tu, bunyi dengung dia tu macam mana? Dia dengung dalam kategori nun mati dan sad tanwin. Itu ada dua tempat saja. 3 tempat. Iaitu idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab. Okey. Ikhfa dia masuk kategori dengung yang sengau. Dengung yang tak jelas. Kerana apa tak jelas? Kerana dia tidak boleh membunyikan nun dan tanwin. Makanya dipanggil ikhfa. Dia kena bunyi nun dan tanwin tu berdengung tapi tidak jelas bunyi nun dan tanwin tu. Okey, untuk kategori idgham bi gunnah, dia ada 2 kategori, iaitu cantik dengan pelik. 2, cantik dengan pelik. Cantik macam mana? Nun mati dan nun dan mim. Nun dan mim. Untuk idgham bi gunnah, nun dan mim dengung dia cantik. Yang nun lidah melekat ke langit-langit atas, yang mim bibir rapat. Jadi bunyi dia akan cantik. Contoh yang tadi yang depan tu kan cantik. Kalau yang ini pula dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nuraini Maisa. Okey, nun mati bertemu dal. Dah. So cara mudah untuk mempelajari dengung, kerana ada orang ni dia susah nak belajar tajwid ni, dia macam malas nak menghafal. Okey, so dengar bunyi dah. Okey, kan tak jelas betul? Okey, dallah samsiah.
Samsiah ni alif lam samsiah, matahari. Artinya dia tidak jelas. Lam simple saja, bila kita nampak alif, nampak lam. Bila di depan lam ada sabdu, maka kita panggil dia samsiah. Bila di atas lam ada tanda mati macam ni, maka kita panggil dia qamariah. Qamariah tu maknanya bulan. Bulan tu maknanya cantik. Jadi kalau kita pandang tu jelas mata, betul tak? So maksudnya bunyi lam ni kena jelas. Mal. Kalau ni samsiah, samsiah tu maknanya matahari. Matahari tu bila kita pandang, dia akan macam terik satu, dia macam pedih mata, betul tak? So dia tak jelas. Makanya bila tak jelas, dia akan masuk ke dalam huruf yang ada sabdu. Dallah. Kalimat Allah berbaris atas, berbaris depan. Ingat ni, tengok, berbaris atas dengan berbaris depan macam ni, semua tebal. Dallah, dullah. Ni nampak? Silap sebelumnya, sebelum kalimat Allah ni berbaris atas atau berbaris depan, maka dia tebal. Bila sebelum kalimat Allah ni berbaris bawah, dekat sini, dillah, dia tipis. Tu kena ingat tu. Kadang-kadang ada juga orang baca dallahi, ada salah tu. Dallahi wa innama. Nampak? Dengar bunyi dengunya. In, cantik betul? Ni nun satu, wajibul guna. Nama ma. Okey, ma, nampak ulat ni? Cacing ni kan? Bila bertemu hamzah, maka bacaan dia ambil je 4 rakaat. 4 rakaat pula, terserah zuhur pula jadi 4 harakat. Okey? 4 harakat. Okey. Ana, nampak ni? Ni pun banyak orang keliru. Okey, tanda bulat macam ni, tanda yang jelas maksudnya dia mematikan mat. Ni kan ada huruf alif. Alif ni dipanggil mat. Okey, panjang. Tapi berhubung ada bulat di atas ni, bulat dia lain, nampak? Dia tak macam sukun. Sukun lain, nampak ni, tengok. Lain, betul? Ni dia bulat, dia cantik je, melonjong macam tu. Maka huruf yang ada di atasnya itu, iaitu huruf mat yang ada di situ, semua akan jadi pendek. Alif ke, ya ke, waw ke, dia akan jadi pendek automatik. So baca dia ma, anana, anana. Okey, anana, ri. Ingat zal. Hujung lidah pastikan keluar sedikit melewati gigi atas dan bawah, seakan-akan nak tergigit lidah tu. Ri, rum. Nampak bunyi dengung je dengar. Rum. Cantik tak? Okey. Dan tengok tanwin dia 99. Seperti saya terangkan sebelum ni, apabila tanwin berbentuk 99, biasanya akan berjumpa dengan huruf-huruf yang berdengung. Biasanya. Okey. Kemudian cantik bunyi dengung dia. Rum mubin. Okey. Jadi kalau cantik dengung dia, mesti dekat idgham bi gunnah nama dia. Okey, idgham bi gunnah. Tapi dekat idgham bi gunnah ada dua, ingat, ada dua kategori. Satu cantik, satu pelik. Yang peliknya ya dan waw. Kenapa pelik? Kerana bila berdengung dia masuk dalam huruf tu. Nanti kita jumpa, saya akan bahas. Okey, saya ulang balik, baca. Qul innamal ilmu indallahi wa in. Nak teruskan pun boleh, kalau nak berhenti indallah pun boleh. Tapi kalau rasa nafas tu kuat, indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Okey, tak apa, nanti last kelas ni kita akan baca balik. Okey, saya akan baca pada atas. Fokus. Saya baca pada ayat pertama sampai habis, pelan-pelan. Okey, ayat 27. Falamma, salam balik. Falamma ra'awhu
fatansi'at wujuhul ladzina kafaru. Okey, boleh berhenti kat sini wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ya, pada yang baru datang semua, Assalamualaikum. Diharapkan hari ini semua sihat-sihat belaka Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita perhatikan dulu dia punya cerita, apa yang diceritakan kat sini untuk kita supaya kita faham ketika kita baca surah tu. Okay, dia kata falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Okey. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat besok dah dekat. Okey, dah dekat, maka muka orang-orang kafir itu akan menjadi suram. Wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Jadi orang kafir ni tadi kan dia cabar, bila datang kiamat, bila katanya. Maka Allah kata falamma ra'auhu zulfah si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika datang besok hari kiamat dengan jelas di depan mata mereka, maka berubah muka mereka suram. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatakan kepada mereka, inilah permintaan yang dulu kamu pernah minta, yang kamu tak sabar sangat tentang kiamat tu, yang kamu nak sangat tentang kiamat tu. Sekarang tad'un. Tad'un tu maksudnya telah didatangkan apa yang kamu minta tu. Amen. Apa macam mana juga tad'un ni permintaan, kan? Apa-apa yang kamu minta. Jadi jangan sekali kita cabar Allah, terutama sekali mungkin kita akan dalam satu masa yang susah. Jangan cakap bila kiamat ni, betul ke ada kiamat? Nauzubillah min zalik. Sebab Allah dah cakap dalam ni, besok wajah kita akan berubah bila kita tengok kiamat tu betul-betul. Okey, sekarang tajwidnya falamma wajibul gunnah. Dengar bunyi dia cantik. Okey, ra'au au huzul fatasi. Dengar tak? Dengung dia. Fokus dengar dengung dia. Tasi. Tak jelas. Kalau jelas jangan cantik. Kalau cantik macam ni. Zulfatansi. Okey, bila saya baca macam tu, automatik dapat boleh bayangkan lidah saya kat mana. Tansi. Kalau saya baca tasi. Okey, boleh bayangkan lidah saya kat mana walaupun tak nampak. Okey, poin utama perhatikan tanwin ni, dia tak sekata. Okey, kemudian dia bertemu dengan huruf sin. Tasi. Okey, dalam bunyi dengung dah jelas bunyinya itu ikhfa ataupun samar. Samar cara dia ujung lidah atas, lidah bahagian atas jangan sentuh langit-langit atas, jangan sentuh. Tan tu bersentuh. Ta biar dia terapung kat tengah-tengah antara langit atas dan bawah. Okey, si nampak ulat ni ada hamzah di depan, maka 4 harakat sahaja. Silap. Yalah 4 harakat. Saya tercakap 4 rakaat je ni. Maaf Si'at 4 harakat. Si'at wujuhat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Simah, selamat datang. Okey, az ni dia lebih kepada ada 2 pendapat. Ada ustaz membaca ad, ada ustaz membaca ad. Dia macam bunyi dengar tu. Tapi tak boleh terlalu kuat Itu dipanggil hamas. Bacaan hamas. Jadi dari pengalaman saya mempunyai 2-3 guru, daripada guru saya belajar di Indonesia dahulu itu menggunakan bacaan yang biasa hafaz. Tapi guru yang sebelum yang baru-baru ni saya belajar di Kuala Lumpur, iaitu daripada Mesir. Saya mendapatkan sanad daripada Mesir itu cara baca dia hamas. Ada bunyi benda tu. Okey. So sama. Ingat muncung tu betul-betul ke depan. Monyong pula. Muncung tu ke depan kan betul-betul. Dua-dua bibir tu.
wujuhul ladzi ujung lidah keluar, ingat tu. Nakafaru okey, koma. Jadi nak koma dekat sini boleh, sebab cerita dia cantik, karangan dia pun bagus, iaitu ketika mereka melihat hari kiamat, maka wajah orang-orang kafir berubah suram. Okey, jadi cantik berhenti dekat sini. Baru kita baca sambung, wa qilaha zal ladzi kuntum. Dengar tak bunyi dia? Kun tak jelas Kalau cantik lain. Kun. Dengar tu. Itu cantik. Bila saya baca cantik dekat sini, berarti bacaan saya salah lah. Bacaan saya salah. Sebab yang cantik tu hanya 2 huruf saja. Nun mati bertemu nun atau tanwin bertemu nun. Nun mati bertemu mim atau tanwin bertemu mim. 2 tu je. Kalau jumpa selain tu dia takkan cantik. Dia akan sengau atau pelik. 2 tu. Okey. Kuntum bi. Okey. Ini ada perbahasan juga. Tapi yang jelasnya kalau kemarin tu daripada Mesir, pada ulama-ulama sana mengatakan mim mati apabila bertemu dengan ba itu bacaannya samar. Dari segi bahasa tajwid pun dia dipanggil ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu maknanya ikhfa tu samar, syafawi di bibir. Maksudnya dia mensamarkan bunyi mim tu dekat bibir. Macam mana caranya? Bibir tak boleh rapatkan. Bibir tak boleh dirapatkan. Macam tu je cara dia. So jangan rapatkan bibir. Kuntumbi. Kalau bibir rapat tengok. Kuntumbi. Bibir rapat tu. Dengar Tumbi. Bahkan ada yang mereka menyatakan seakan-akan ada sehelai kertas menahan bibir supaya tak rapat. Sampai macam tu sekali dia punya gambaran. Jadi kita kena baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Cina. Kita kena baca kuntum bihi tum salah. Tum bihi seperti saya jelaskan sebelum ni. Ini ditanda mat kecil ni Dia suka menyelit. Kan sebelum saya kata dia suka menyelit. Bila nampak tanda-tanda macam ni dari 3 tu. Tadi saya ada saya tunjuk balik. Ni tadi dari 3 dia suka menyelit ni. Bila kita nampak je benda ni, kita panjangkan dia 2 harakat cukup. Hilang pula. Sekejap saya buat baru. Yang suka tanda suka menyelit tu saya buat baru. Dia biasa macam ni tanda dia. Ni nampak. Tapi dia suka menyelit. Ini alif kecil saya panggil dia ya kecil, waw kecil. Okey. So sekarang kita nampak ni adalah ya kecil. Bihi. Okey. Tad'un. Tadda. Ingat, bila huruf ada satu, seperti saya katakan seakan-akan dalnya ada 2. Satu mati, satu hidup. Satu mati, satu hidup. Bila hidup perhatikanlah ke mana, atas ke bawah ke depan. Tad'un. Dia seakan-akan mempunyai 3 harakat kat situ. Tad'un. Okey. Perhatikan balik. Falamma ra'au huzul fatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey. Ayat 28. Qul ara'aytum
in ahlakani Allahu wa man ma'iya au rahimana. Boleh kau marah situ. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Okay. Saya terangkan dulu cerita dia. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya au rahimana. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama denganku, atau Allah memberi rahmat kepadaku, famay yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Artinya macam ni. Katakanlah Muhammad, okey, katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang bersamaku, atau Allah menyayangiku. Dia mengandungi jawapan dekat sini. Maka pasti aku akan masuk syurga. Jika Allah matikan aku atau Allah menyayangiku, pasti aku dan umat-umatku akan masuk syurga, kata Nabi Muhammad. Yang menjadi masalahnya, famay yujirul kafir min azabin alim. Siapakah yang dapat menyelamatkan orang kafir daripada azab yang menyakitkan? Siapa yang dapat menyelamatkan? Kami kalau mati dapat rahmat, mesti kami masuk surga, kata Nabi Muhammad. Sekarang ni siapa yang dapat selamatkan orang kafir sekiranya mereka diazab oleh Allah? Artinya macam ni, sekiranya kami menentang Allah, kami menentang Rasul, maka kami tidak akan dapat rahmat dan kami akan mendapat azab. Siapa yang dapat selamatkan kami? Artinya begitulah. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia pusing-pusing. Okey. Sudah balik tajwid dia, qul. Ingat qul, K-H-U-L, qul, bukan kul. Qul kan lain, kau pergi kan balik tengok ni. Tengok, perhatikan, tengok makna dia, tengok. Tu, tengok makna dia. Kul, apa makna dia? Makanlah, katanya. Sulap untuk makanlah. Ni nampak ni. Dia sepatutnya ni, betul? Huruf yang kita tengok sekarang ni betul. So baca dia tu katakanlah. Qul. Yang ini kul. Dia simple je ni. Ini kalau kul muncung ke depan, tapi dia tidak ada tarikan daripada anak tekak. Kalau ini dia ada tarikan sikit daripada anak tekak. Qul, dia ada tarikan sikit daripada anak tekak. Qul. Okey. Ara'aytum in okey, jelas bila kita nampak hukum ada dua, satu nun mati, satu mim mati. Sekarang ni hukum mim mati. Tengok je atasnya ada tanda mat. Biasanya bacaan dia akan jelas, clear. Tum in nun mati juga, tapi ada tanda sukun, nampak? Bukan tanda mat, silap, tanda sukun pun dia akan jumpa huruf yang jelas ataupun dipanggil izhar. In, tum, in, dua-dua ni izhar. Okey. Bezanya ini izhar halqi, ini izhar syafawi. Ini izhar syafawi nama dia, ini izhar halqi. Itu dalam bahasa Arab. So saya tak nak pening-pening, kadang orang boleh dengar izhar syafawi lah, al-halqi lah, lama-lama pening kepala. Baik saya jelaskan macam ni je. Bila nampak mim mati, ada tanda sukun, nun mati ataupun tanwin, biasa nun mati lah yang nampak yang clear, mim mati dan nun mati ada tanda sukun, maka biasa akan berjumpa dengan huruf yang tidak berdengung, clear. La ka ni, ni kadang-kadang orang keliru. Lakina ke, kan seolah-olah macam kaf tu bawah, baris bawah, betul? Nun ni baris atas, akan-akan, nampak? Okay, cara nak melihat dia, huruf depan dulu, tengok. Satu huruf depan,
Okey. Ka ni. Ka ni. Ya. La ka ni. Ya Allah. Ya Allahu. Ya Allah. Tebal Huwa mamma. Mamma. Ni cantik nampak dengung dia. Mamma. Ni orang panggil idgham diguna. Nun dia nampak tak ada tanda sukun. Kosong atasnya. Ma'iyya au rahimana. Boleh koma kat sini. Boleh koma Ini terutama sekali bagi bacaan yang nafas dia tak kuat. Dah cuba tarik nafas tapi tak kuat. So pastikan masa baca guru tu berhenti, dengar tanda. Sebab saya pernah jumpa orang baca Quran berterabur. Baca sedap tapi berhenti tak betul. Kenapa saya kata tak betul? Kerana tempat dia tak sesuai, dia berhenti. Contoh. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i. Contoh. Kamu berhenti kat situ, kamu dah putuskan cerita dia. Sepatutnya karangan dia sampai au-rahimana. Kan? Macam mana ustaz kalau nafas tak kuat? Kan? Makanya kita galakkan kalau kita dengar ustaz tu baca panjang, maka kita standby masa nak baca tu, tarik nafas dulu. Tahan, bukan tarik nafas. Itu namanya senam pagi. Tarik, tahan, baru baca. Amalkan, try. InsyaAllah nafas akan panjang. Famayu, dengar tak bunyi dia? Pelik, betul? Famai, nun mati bertemu ya. Kan saya kata ada dua huruf pelik bila berjumpa. Bila berdengung dia pelik dengar dia. Mai, ini dipanggil idgham diguna juga. Tapi dia dua huruf sahaja, nun mati bertemu ya atau tanwin bertemu ya, nun mati bertemu waw atau tanwin bertemu waw. So sekarang ni nun mati tak ada tanda sukun, bertemu ya. Famai yuji rul. Jelas kafiri min clear nampak? Ada tanda sukun ni, jelas tengok azabin. Ini persatuan. Tanwin kalau cantik macam ni, sekata kata orang, sekata pun sama, dia akan jumpa huruf-huruf yang tidak berdengung. Senang kalau bagi ini yang paling senang bagi mereka yang malas nak menghafal tajwid. Okey, tengok tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia adalah tanwin tak sekat, tanwin sekata atau cantik macam ni, bertemunya mesti dengan huruf-huruf yang tidak berdengung. Dia ada 6 huruf tidak berdengung. Bin, alim. Kita apa? Kita teruskan nanti kita ulang balik membaca. Okey, ayat 29. Perhatikan. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Saya terangkan dulu apa yang diceritakan kat dalam ayat 29 ni. Katakanlah Muhammad, Allah adalah Huwa Ar-Rahman. Dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kepadanya kami beriman, kepadanya kami berserah, dan kepadanya kami bertawakal. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepadanya dan kami pasrah kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak kamu akan mengetahui siapakah mereka orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang jelas. Jadi antara tanda-tanda orang yang kesesat adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Allah. Maksud ayat ni macam tu. Nauzubillah min zalik. So kita diwajibkan, wajib bukan disunahkan, diwajibkan beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah.
tawakal dan iman. Jangan keluarkan ayat macam ni. Saya pernah dengar tu orang cakap macam ni, Ustaz, kalau kita tawakal aja tidak usaha tak guna Ustaz. Orang kalau dah bertawakal, pasti Allah akan bantu, jangan risau. Kan? Pasti dia akan berusaha. Kalau dia dah bertawakal, mesti dia akan berusaha. Kan? Terutama sekali dalam berdoa. Okey, berdoa. Kerana Allah paling suka, paling sayang dengan orang yang suka berdoa. Okey. Qul huwar. Nampak? Alif lam dia hilang sebab dia matahari, tak jelas. So kita baca masuk ke dalam sabdu. Rah. Ha pedas. Dengar Rah manna. Dengung, cantik. Manna bihi. Nampak? Menyelit dia, nampak? Wa alaihi tawakkalna. Tekan huruf yang ada tanda sabdu di atasnya. Seakan-akan ada dua huruf kaf. Satu mati, satu hidup. Kaf kan kalau mati jadi wak, wik, wuk. So matikan dulu. Wakkal, hidup balik. Nah, fasata'lamu. Ni ain ni memang agak orang yang bukan susah, cuma dia kena biasakan. Daripada ingat ain tu daripada tenggorokan, bukan daripada mulut. Kalau daripada mulut macam ni, tengok. Fasata tak tu mulut. Dia daripada dalam. Tarik sikit. Fasata tarik sikit. Lamu manhu clear nampak tu. Nunnya ada tanda sukun. Man huwa fi bola bo. Dua tempat je saya dah ajar sebelum ni, iaitu pipi. Maksudnya hujung lidah cucuk pipi kiri atau kanan. Fi bola cucuk pipi. Ataupun tepi lidah yang hujung tapi bahagian tepi kiri atau kanan, lekatkan dekat gusi gigi atas kiri atau kanan. Bo. Kalau tak, tengok jadi bunyi dia. Kalau tak buat dua tempat tadi, tengok bunyi dia. Do. Tahu lidah kat mana? Lidah dia naik ke atas. Do. Fi dola. Ini adalah bacaan orang yang malas. Jadi ada cakap, bacaan orang yang malas. So ikut dua tempat tu. Satu malas, kedua bacaan kamu akan salah. Bunyi dia akan salah. Walad. Dia seolah-olah macam bunyi dal, betul? Patutnya walau. Bo, dia bunyi walad. Do. Banyak orang baca macam ni, banyak. Okey. Bahkan Pak Imam, Tok Imam pun ada yang baca macam tu. Kan? So kalau kita dengar Tok Imam baca macam tu, tegurlah. Besar pahala dapat tegur Tok Imam tu jalan-jalan tu. Okey. Bo, la, lim. Tengok tanwin dia. Nampak? Beza dengan ni. Tengok anak panah ni. Tengok ni. Dia agak sedikit melencong, berkata lari sikit ataupun tak sekata. Yang ini sekata cantik je. Ni tak sekata. Biasanya kalau tak sekata macam ni, dia akan jumpa huruf-huruf yang berdengung. Jangan risau. Lim. Cantik, bibir rapat sebab bertemu dengan huruf mim. Mubin. Dia mim sabdu juga. Kan? Untuk nun dan mim, walaupun dia berjumpa dengan tanwin atau nun mati, ataupun tidak berjumpa, dia tetap ada sabdu di atasnya. Ini membuktikan dia wajib berdengung walau dalam keadaan apa pun. Okey, ayat terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Okey, saya terangkan dulu cerita dia yang terakhir ni. Katakanlah Muhammad, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Terangkanlah kepadaku
jika sumber air yang kamu sumber air yang ada pada kamu sekarang menjadi kering kontang, goro ni kering kontang habis, famay ya'tikum bima'in ma'in, tanda tanya. Siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir untuk kamu? Siapakah yang mampu datangkan air yang mengalir sekiranya berlaku kemarau air kontang, kering kontang? Ya? Jawapannya hanya Allah sahaja yang mampu mengalirkan air tersebut. Ini ayat 30 terakhir. Qul, macam biasa, qul ara'aytum in asba, ara'aytum in, tak bingung semua ni. Asba, bukan as. Sod ni mati ke hidup ke? Hujung lidah tu naikkan sikit, bukan hujung, silap. Bibir atas tu songkit sikit ke atas. Ausba, mati ke hidup ke, tetap dia menyongkit sikit ke atas. Bibir atas ma'u, 4 harakat saja. Ada ulat, ada hamzah depannya. Ma'ukum. Okey, nampak hamzah ni berada, dia duduk atas waw. Bila hamzah duduk atas waw ke alif ke ya ke, maka huruf tu kan sepatutnya panjang, betul? So dia akan menjadi pendek automatik. Bila hamzah duduk atas huruf mat, orang panggil. Ini huruf mat saya panggil dia. Mat tu makna dia panjang. Jadi bila hamzah duduk atas huruf mat, baik alif ataupun ya ataupun waw macam ni sekarang ni, tengok ni, maka bacaannya akan jadi pendek. Ma'ukum raw, Roin, okey. Famayya, pelik kan bunyi dia kan? Nun mati bertemu ya, dia orang diguna. Ya'tikum bi. Mim mati bertemu ba, ihfa syafawi. Bibir jangan dirapatkan, seakan-akan ada sehelai kertas yang menahan bibir kita tu untuk tidak rapat. Bima im, cantik. Tanwin bertemu mim, tanwin tak sekata. Mim sabdu, abaikan mim sabdu sebab mim sabdu ni walaupun tak bertemu mim, dia tetap akan berdengung juga. Ma'in. Hanya saja apabila tanwin atau nun mati bertemu mim, dia ada nama, iaitu idgham bi gunnah. Apabila dia tidak ada bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dia dipanggil wajib berdengung sahaja ataupun wajibul gunnah. Tapi kalau dia berjumpa dengan nun mati atau tanwin, mim sabdu dan nun sabdu, maka dia dipanggil idgham bi gunnah. Okey. Baiklah. Mari kita baca balik daripada ayat 25 tadi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Silakan siapa yang nak ikut baca pelan-pelan macam saya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman
الكافرين من عذاب أليم من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Baiklah, alhamdulillah khatam surah Al-Mulk dalam 6 sesi